Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk video kali ini, bukan kali ni lah, memang first time pun kan cikgu buat video dengan awak kan. Okey, untuk video yang pertama yang cikgu bagi kat awak sekarang ni, kita nak belajar tentang gandaan. Okey, gandaan ni apa sebenarnya? Sekejap ya. Okey, gandaan sebenarnya sama je dengan sifir. Okey, sama je dengan sifir. Okey, katakanlah dia nak awak senaraikan gandaan bagi 2. So, awak kenalah senaraikan sifir 2. Bermula dengan 2, lepas tu 4, 6, 8, 10 dan sebagainya. Okey. Kalau yang tak hafal sifir, sebab tu cikgu tekankan sangat wajib hafal sifir. Kalau awak hafal sifir, senanglah awak nak senaraikan gandaan. 2 ni nak dapat macam mana ni? Dapat daripada 1 darab 2. 4, 2 darab 2. Kemudian 6, 3 darab 2. 8, 4 darab 2. 10, 5 darab 2 dan seterusnya. Okey. Sifir 2 tu semua yang kena darab dengan 2 ni lah. Okey. Nak tahu nombor next? Ni dah 5. So next 6 darab 2 pula. Okey. Alright. Seterusnya. Katakanlah dia nak pula. Dia nak pula gandaan bagi 7. Senaraikan sifir 7. Senaraikan sifir 7. Bermula dengan 7 lagi. 14, 21, 28, 35, 49 dan sebagainya. Okey, macam mana kita dapat tu? Macam mana kita dapat tu? Okey, sebelum 49 kita ada 42 dulu. Kemudian baru 49. Okey, bagi yang tak hafal sifir, macam mana kita dapat? 7 ini daripada 1 darab 7, 2 darab 7, 3 darab 7, 4 darab 7 dan sebagainya. Semua sifir 7. Okey, itu adalah gandaan. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang gandaan sepunya. Boleh tengok daripada praktis 2.2a muka surat 6. Okey, ingat arahan, kalau arahan tentukan. Kalau arahan tentukan, apa kita nak buat? Sama ada dia gandaan ke, faktor ke. Dia kata tentukan gandaan sepunya. Kalau arahan tentukan, tak kisahlah gandaan ke, faktor ke, apa awak kena buat? Awak kena bahagi sahaja. Nak bahagi apa? Dia suruh tentukan sama ada nombor berikut ialah gandaan sepunya atau bukan bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Maksudnya kita kena bahagi nombor yang di luar kurungan bahagi dengan nombor yang dalam kurungan. So 48 bahagi dengan 8, awak dapat 6. 48 bahagi dengan 12 akan dapat 4. Bila kat sini, bila hasil bahagi ni awak dapat ni, dapat nombor bulat. Okay, bila kita dapat nombor bulat, maksudnya 48 adalah, kita buat kesimpulan, 48 adalah gandaan sepunya bagi 8 dan 12. Apa maksud dia?
Maksud dia dalam sifir 8 dan sifir 12 ada 48. Okay, dalam sifir 8, 6 darab 8 awak dapat 48. Dalam sifir 12, 4 darab 12 awak dapat 48. Sebab tu kita kata 48 ini adalah gandaan sepunya bagi 8 dan 12. Okey, next kita tengok soalan B pula. Okey, untuk soalan B, bila arahan tentukan tak kisah gandaan ataupun faktor, kita kena bahagi sahaja. Okey, dia kata sama ada nombor berikut ialah gandaan sepunya atau bukan bagi senarai nombor dalam tanda kurung. Maksudnya, dalam sifir 2 ada tak 272? Dalam sifir 9 ada tak 272? Macam mana kita nak tentukan? Kita bahagikanlah dia. 272 bahagi 2 dapat 136. 272 bahagi 9. Awak akan dapat 30.222. Nampak tak? Untuk 9 ni bila bahagi 9 tak dapat nombor bulat. Ini bukan nombor bulat. Tapi dekat bila kita bahagi 2 dia dapat nombor bulat. Kalau salah satu tak dapat nombor bulat, maka kita akan buat kesimpulan 272 bukan gandaan sepunya bagi 2 dan 9. Siap. Okey, soalan C boleh cuba buat sendiri dengan soalan D. Okey, kita tengok pula gandaan. Kita tengok pula soalan nombor 2. Soalan nombor 2 arahan dia senaraikan 5 gandaan sepunya bagi setiap senarai nombor yang berikut. So dia nak tahu 5 gandaan sepunya yang terawal. Okey, so apa awak nak buat? Bila dia minta gandaan, okey, nampak ni, dia minta gandaan sepunya tapi kita tengok dulu pada gandaan. Bila dia minta gandaan maksudnya kita kena senaraikan sifir. Okay, dia minta gandaan 4. Maksudnya kita kena senaraikan sifir 4. 4, 8, 12. Senaraikan sampailah 10 darab 4. Okey, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Okey, stop dulu setakat tu. Lepas tu, selesailah untuk 4. Sekarang ni kita nak senaraikan gandaan untuk 6 pula. Gandaan 6. Senaraikan sifir 6. 6, 12, 18, 18, 24, 20, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Okey, daripada gandaan yang kita dah senaraikan, bulatkan nombor yang sama. Okey, so kita nampak nombor yang sama dekat gandaan 4, 12 ada dekat gandaan 4. Dekat gandaan 6 pun ada 12. Lagi nombor apa lagi ada? 24 pun ada. Okey, lagi ada 36. Lagi ada lagi tak? Tak ada. Baru 3. Tapi soalan nak 5. Bila tak cukup lagi 5, kita tambah lagi senarai tu. Okey, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Lepas tu, okey, tambah pula untuk gandaan 6. 66, 72, 78, 84, 90. Okay, tengok dulu ada tak lagi dia punya
gandaan sepunya. Kita ada 48. Okay, baru 4. Sekarang kita nak 5. Okay, ada lagi satu tak? Ada. Kita ada 60 di sini. So, cukuplah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita boleh buat kesimpulan. 5 gandaan sepunya bagi setiap tak bagi setiap. Bagi 4 dan 6 adalah 12, 24, 36, 48 dan 60. Siap. Okay, next kita tengok soalan C. Okay, soalan C. Okay, soalan C dia minta 5 gandaan sepunya bagi 3, 5, 6, 15 dan 20. Jadi apa awak perlu buat? Awak kena senaraikan dulu sifir 3, gandaan 3. Lepas tu awak kena senaraikan lagi gandaan 5, sifir 5. Kemudian gandaan 6. Gandaan 15. Dan gandaan 20. Senaraikan dulu. Okay, jom kita start dengan gandaan 3. Okay, senaraikan sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15. Senaraikan 10 dulu. Sampai 10 darab 3. 15, 18, 21, 24, 27, 30. Okay, stop dulu. Okay, seterusnya. Gandaan 5 pula. Senarai sampai 10 darab 5 dulu. 1 darab 5 dapat 5. 2 darab 5, 10. 3 darab 5, 15. 4 darab 5, 20. 5 darab 5, 25. 6 darab 5, 30. 7 darab 5, 35. 8 darab 5, 40. 9 darab 5, 45. 10 darab 5, 50. Okay, stop dulu setakat tu. Okay, next kita akan senaraikan gandaan 6. 1 darab 6, 6. Senarai sampai 10 tau. Okay, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Okay, gandaan 15 pula. 15. 1 darab 15 dapat 15. 2 darab 15, 30.
3 darab 15 dapat 45. 4 darab 15 dapat 60. 5 darab 15 dapat 75. 6 darab 15 90. 7 darab 15 awak dapat 105. 8 darab 15 105 ke 108. 8 darab 15 dapat 120. 9 darab 15 awak dapat 135. 100 darab 15 dapat 150. Stop dulu sampai 50. Sampai 50. Sampai 10 darab 15. Okay, next. Gandaan 20. Senaraikan sampai 10 darab 20. Okay, 20, 40, 60, 80, 100, 10 pula dah. 100, 1, 2, 3, 4, 5. 120, 140, 160, 180, 200. Okay, senarai dulu setakat tu. Okay, sekarang kita tengok. Ada tak gandaan sepunya? Nak tengok gandaan sepunya, kita tengok pada sifar yang paling besar dulu. Okay, kita tengok 20. 20 ada tak dalam gandaan 15? Tak ada. So tak boleh ambil 20. Okay, 40. 40 ada tak dalam gandaan 15? Tak ada. So 40 tak boleh ambil. Okay, 60 ada tak dalam gandaan 15? Ada. Okay, ada kat sini. Tapi kita tak boleh buat kesimpulan lagi. Kita tak boleh pilih dia lagi. Sebab kita kena tengok dekat gandaan 6 pula. Gandaan 6 ada tak 60? Ada 60. Okey. Kemudian gandaan 5 ada tak 60? Okey, tak ada. Dia tak sampai 60 lagi. Nampak ni? Dia kurang daripada 60. Bila kurang daripada 60, awak sambung senaraikan dia. Okey, 50. Sambung sampai 20 darab 5 pula. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Okay, so ada tak 60? Ada dekat sini. Gandaan 3. Bila sampai 10 darab 3, dapat 30. Kurang daripada 60. So, apa kita buat? Kita senaraikan lagi. Tambah senarai kita. Jadilah 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60. Ada tak 60? Ada. Jadi kita bolehlah bulat 60. Bulatkan 60. Ini baru yang pertama, maksudnya banyak lagi awak kena senaraikan. Kita tengok pula 80. 80 ada tak dalam gandaan 15? Tak ada, so tak boleh 80. 100. 100 ada tak dalam gandaan 15? Tak ada, so tak boleh pilih 100. 120 ada tak dalam gandaan 15? Ada. So kita kena check dekat gandaan 6 pula. Okey, gandaan 6 ada tak 120? Bila awak senaraikan 10 sampai 10 darab 6, dia kurang daripada 120. Jadi kena tambahkan lagi senarai tu. 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120. Kan dah jumpa 120 kat situ. So gandaan 6 ada 120. Okay, tengok pula gandaan 5. Gandaan 5 ada tak 120? Bila awak dah tambah senarai tadi tu sampai 100 kan? Which is kurang lagi daripada 120. So cuba tambah lagi senarai. Cuba tambah lagi 100, 105, 110, 115, 120. Kan dah jumpa 120 tu. Tapi awak tambah sampai 30 darab 5 120, 125,
130, 140 pula. 135. 140, 145, 150. Okay, kan dah jumpa kan 120 kan? Okay, so maksudnya macam boleh pilih ni 120 ni. Okay, next. Tengok dekat sifar 3 pula. Gandaan 3 ada tak 120? Yang paling besar kita dah senaraikan ni 60. 60 ini kurang daripada 120. Jadi kena sambung senaraikan. Jadilah 63. 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90. Tak jumpa lagi 120. Tambah lagi. Cuba tambah lagi senarai. 90, 93, 96, 99, 102, 105, 108, 108, 111, 114, 117, 120. Dah jumpa 120, 123. Okey, dah jumpa 120. So maksudnya dekat semua gandaan ada 120. Jadi kita boleh pilih 120. Bulatkan 120. Okey. Ini baru 2. Kita baru jumpa 2. Soalan nak 5. Jadi awak kena lagi tambah senarai awak. Okey, check 140. 140 ada tak dalam gandaan 15? Tak ada, so tak boleh pilih dia. 160 ada tak dalam gandaan 15? Tak ada, dah tak ada yang sama. Bila dah tak ada yang sama, yang ni kan 160 kan? Untuk gandaan 15, yang paling besar yang awak cari adalah 150. 150 kurang daripada 160. Jadi awak kena tambah list awak. Tambah list sampailah dapat nombor yang besar daripada 160. Kalau ada 160, cek gandaan 6 pula. Okey? So awak cuba buat sampai dapat lagi 3 gandaan sepunya tu. Okey? Nanti jawapan awak akan dapat 60, 120, 180, 240 dan 300 adalah gandaan sepunya bagi 3, 5, 6, 15 dan 20. Panjang lagi ni jalan kerja dia, awak sambung. Okey? Cikgu dah tunjuk sampai dah sampai cari 2 gandaan sepunya. Awak sambung untuk cari lagi 3 gandaan sepunya. Okey? Okey, next. Kita tengok pada edaran yang cikgu dah bagi kat awak pada hari Khamis. Hari Khamis cikgu bagi kat awak, Khamis 11 Mei, cikgu dah bagi kat awak kertas. Ada 2 helai kertas. Satu faktor sepunya terbesar dan satu lagi gandaan sepunya terkecil. So, hari ni dalam video ni cikgu nak ajar gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil nak cari dia, okey sorry ni bukan menyenarai faktor sepunya, boleh tukar nanti, ini menyenarai gandaan sepunya. Okey, untuk cari gandaan sepunya terkecil GSTK, kita ada 3 kaedah juga. Yang pertama menyenarai gandaan sepunya, yang kedua pembahagian berulang, yang ketiga pemfaktoran perdana. Ada 3 kaedah tapi untuk video kali ni cikgu akan ajar kaedah kedua je dulu sebab kaedah kedua adalah kaedah yang paling efisien. Kalau ada masa cikgu akan ajar kaedah yang pertama. Kaedah yang ketiga cikgu akan ajar dalam kelas. Okey, so jom kita tengok dulu kaedah kedua dan tengok contoh 2 dalam kertas tu. Okey, cari gandaan sepunya terkecil bagi 6, 15 dan 18.
Bila kita nak pakai kaedah kedua iaitu pembahagian berulang, kita kena lukis tangga. Atas tangga kita tulis semua nombor yang dia nak suruh kita cari gandaan sepunya terkecil tu. Tulis 6, 15, 18. Okey, luar tangga cari gandaan sepunya. 6, 15 dan 18 ada dalam sifir berapa? Kalau tak tahu ada dalam sifir berapa, boleh cuba satu persatu bermula dengan 2. Awak cuba 6 bahagi 2. Okey, dapat 3. Maksudnya bolehlah ni kot, pilih 2. Okey, cuba pula 15 bahagi 2. Dapat perpuluhan. Bila dapat perpuluhan, kita tak boleh keluarkan nombor 2. Okey, next. Try 3 pula. 6 bahagi 3. Okey, boleh dapat 2. Dia dapat nombor bulat. 15 bahagi 3, okey dapat nombor bulat lagi. 18 bahagi 3 pun dapat nombor bulat. Maksudnya kita boleh keluarkan 3. 6 bahagi 3 dapat 2. 2 tulis bawah tangga. 15 bahagi 3 dapat 5. 5 tulis bawah tangga. 18 bahagi 3 dapat 6. 6 tulis bawah tangga. Okey, faham setakat tu? Step yang pertama, keluarkan faktor sepunya. Kalau ada faktor sepunya lagi, keluarkan dia lagi. Okey, untuk gandaan sepunya terkecil, berbeza dengan FSTB. FSTB kita akan stop kalau dah tak ada faktor sepunya. Tapi kalau GSTK, gandaan sepunya terkecil, kita kena stop bila bawah tangga, nilai bawah tangga semua satu. Macam mana tu? Okey, awak cuba tengok 2, 5, 6. Ada tak faktor sepunya bagi 2, 5 dan 6? Tak ada. Bila tak ada, kita jangan stop. Step yang stop tu untuk FSTB. Tapi untuk GSTK jangan stop. Kita teruskan dulu. Okay, kita tengok nombor pertama. Nombor pertama adalah 2. So macam mana nak jadikan 1? Kena bahagi berapa nak jadikan 1? 2 bahagi 2 dapat 1. So keluarkan 2 kat sini. 5 bahagi 2 kita akan dapat perpuluhan. So tak perlulah. Bukan tak perlu tulis perpuluhan tu. Awak just tulis 5 balik. 6 bahagi 2 dapat apa? Kita boleh dapat 3. Betul tak? Okay, selesai kat situ. Next, kita tengok. Nombor yang belum jadi 1 adalah 5 dan 3. 5 dan 3 yang belum jadi 1. Jadi apa awak nak buat? Yang 1 ni tulis balik. Yang belum jadi 1, 5 tulis dekat luar tangga nombor 5. Jadi 5 bahagi 5 akan dapat 1 tulis bawah tangga 1. 3 tak boleh bahagi dengan 5. 3 bila kita bahagi dengan 5 dapat perpuluhan. So jangan tulis perpuluhan, tulis balik 3 tu. Okey. So ada lagi tak nombor yang belum jadi 1? Ada. Iaitu 3. Okey. So macam mana nak jadikan dia 1? Keluarkan nombor itu di luar tangga. Jadikan dia kat sini. 1 ni tak perlu buat apa, tulis balik. 1 pun tulis balik. 3 bahagi 3 dapat 1. Siap. Siap dah yang itu. Setakat tu dah siap. Untuk kita punya pembahagian berulang. Jadi macam mana nak tahu GSTK? GSTK sama dengan ambil. Sama juga step dia. Yang berbeza last sekali bawah tangga kena semua 1. Kalau FSTB last, kalau dah tak ada faktor sepunya, kita stop. Tapi kalau GSTK, kalau semua nombor dekat bawah tangga dah 1, kita stop. Selagi dia belum 1, jangan stop. Okay. So GSTK macam mana nak cari? Keluarkan semua nombor di luar tangga. 3, 2, 5, 3. Di antara semua nombor letak operasi darab. Okay, jadi GSTK awak akan dapat 90. Okay. So buat kesimpulan. Maka GSTK bagi
6, 15 dan 18 adalah 90. Siap. Okay, kenapa cikgu kata yang ini paling efisien? Sebab kalau awak tengok contoh dekat ni kan, yang tadi kita cari gandaan sepunya ni, nak cari 60 pun kena senaraikan panjang sangat. Bila nak senaraikan panjang sangat, ini adalah kaedah penyenaraian. Menyenarai gandaan sepunya. Lepas tu awak cari faktor gandaan sepunya terkecil. Yang first sekali, gandaan sepunya yang first sekali awak jumpa adalah 60. Nak cari 60 tu pun lama proses dia. Sebab tu cikgu kata yang ini renyah. Jadi nak pakai gandaan sepunya terkecil ni lagi senang. Gandaan sepunya terkecil. Nak pakai kaedah kedua, pembahagian berulang itu lebih senang. Okey, kita tengok kaedah pertama. Kaedah pertama boleh pakai kalau nombor tu kecil. Nombor yang dia nak suruh cari GSTK bagi 6 dan 8. 6 dan 8 ni kecil. Kalau kurang daripada 10, nombor tu kita boleh pakai senaraikan. Tapi bila nombor lebih daripada 10 macam ni kan, 15 dengan 18, tak payah pakai senaraikan. Kita terus pakai pembahagian berulang. Okay, so jom kita tengok. Mula-mula kita kena cari untuk kita pakai kaedah pertama iaitu menyenarai gandaan sepunya. Awak kena senaraikan dulu gandaan bagi 6. Okay, gandaan bagi 6. Apa maksud gandaan? Gandaan maksudnya sifir. So, senaraikan sifir 6. 6, 12, 18. Lagi berapa? 24. 30, 36, 42, 48, 48 ke? Betul, 48, 54, 60. Okey. Senaraikan sampai 10 darab 6 dulu. Okey, dah selesai senaraikan untuk gandaan 6, kita senaraikan pula gandaan bagi 8. 8, 16, 1, 8, 16, 38, 24, 48, 32, 58, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Okey. So sekarang kita cari faktor sepunya dia. Faktor sepunya yang mana yang sama? Kita ada 24. Kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi? Kita ada 48. Kita ada apa lagi? Tak ada dah. Tak ada dah. Bila tak ada dah, awak tengok antara 24 dan 48. Yang mana yang paling kecil nilai dia? Nilai 24 yang kecil daripada 48. Jadi, okay, ni tukar semua faktor sepunya ni tukar gandaan. Okay, jadi awak terus boleh buat kesimpulan maka GSTK bagi 6 dan 8 adalah 24. Dia senang untuk
nombor yang nilai dia kecil. Tapi kalau nombor nilai besar, dia jadi susah dah awak nak cari. Lagi-lagi pula kalau nombor yang dia nak cari JSTK tu lebih daripada 2. Yang ni 2 kan? So senang. Tapi bila nak 3 ke, nak JSTK bagi 3 nombor ke, 4 nombor ke, dia jadi susah. So, apa cikgu cakap? Kaedah kedua iaitu kaedah pembahagian berulang adalah kaedah yang paling efisien. Okey? So, boleh salin dalam nota awak. Okay, bila dah salin, awak boleh cuba buat praktis 2.2b. Nombor 1, A dan B. Okay, yang lain cuba buat yang cikgu cakap tadi itulah. Praktis 2.2b soalan 1A dan B. Okay, nanti cikgu akan buat video untuk soalan penyelesaian masalah. Soalan yang ada ayat-ayat. Yang itu pun ada masuk juga dalam ujian awak. Okay, so nanti cikgu akan buat satu lagi video lah ya. Okay, so untuk video kali ni itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.